Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton. So, pada pagi ini kita akan mengupas tentang tajuk menggalakkan pemakanan sihat untuk kanak-kanak disleksia. Kami Nurul Azwani, Nurul Tasni, Siti Nur Amanina dan saya sendiri Muhammad Kemal akan mengupas tentang definisi, ciri-ciri kanak-kanak disleksia, statistik, diet dan juga kaedah pemakanan sihat untuk kanak-kanak disleksia. So, apakah itu kanak-kanak jagaan khas? Kanak-kanak jagaan khas adalah mereka yang mempunyai kecacatan atau gabungan kecacatan yang menyukarkan pembelajaran atau aktiviti lain. Terdapat banyak kategori dalam kanak-kanak jagaan khas. Kategori pertama adalah gangguan pertuturan dan bahasa, kecacatan mental, kecacatan emosi, kecacatan fizikal dan juga kesukaran belajar. Okey, setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Amanina akan menyambung kupasan kita mengenai disleksia. Disleksia merupakan sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku dan menyebabkan masalah dalam membaca, menulis, mengeja, mengira dan pengurusan masa. Oleh itu, kita sudah memahami bahawa mereka sukar untuk membaca, menulis, mengeja, mengira dan mengurus masa. Tetapi perkara yang paling ketara bagi kanak-kanak disleksia ini adalah membaca. Ini kerana bagi kanak-kanak yang normal, pembacaan mereka adalah secara automatik. Tetapi bagi kanak-kanak yang menghidap disleksia ini, pembacaan mereka adalah secara perlahan kerana mereka mengeja di dalam minda mereka. Ini kerana otak mereka bagi yang menghidap disleksia ini, mereka banyak menumpukan tenaga untuk mengeja. Dan aspek pembacaan yang paling penting iaitu kefahaman mereka akan terjejas. Seterusnya, kita akan masuk pada ciri-ciri kanak-kanak disleksia pada peringkat prasekolah. Pada peringkat ini, kanak-kanak menunjukkan yang mereka lambat bertutur, sukar menyebut ritma, sukar untuk menulis nama mereka sendiri dan juga sukar atau payah untuk kenal sesuatu bentuk atau warna yang mereka sering lihat. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri kanak-kanak disleksia pada peringkat prasekolah, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri ini pada peringkat sekolah rendah. Pertama, bacaan dan huruf terbalik. Kesilapan ini kita dapat lihat apabila mereka menulis nombor, perkataan ataupun huruf. Kedua, mengelak untuk membaca disebabkan mereka kurang keyakinan dan juga kekeliruan dengan perkataan ataupun nombor yang mereka lihat. Ketiga, mereka menghadapi masalah kurang koordinasi seperti mengikat tali kasut. Keempat, mereka menghadapi masalah untuk menyelesaikan tugasan sekolah yang diberikan. Ciri-ciri ini kita dapat lihat pada mereka yang menghidap disleksia. Namun, perkara ini boleh menjadi satu cabaran bagi mereka apabila keluarga terdekat maupun guru di sekolah tidak dapat mengesan masalah ini pada kanak-kanak tersebut. Hai semua, saya Nurul Tasni binti Muawiyah. Okey, saya akan teruskan kepada slide seterusnya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kanak-kanak tersebut disleksia atau tidak. Okey, untuk pengetahuan semua, jantina bukanlah satu perkara yang boleh mempengaruhi kanak-kanak tersebut sama ada disleksia atau tidak. Okey, sama ada lelaki atau perempuan, dia tidaklah mempengaruhi. Faktor tersebut tidaklah mempengaruhi kanak-kanak tersebut untuk mendapat disleksia. Okey, seterusnya adalah diet yang sesuai untuk kanak-kanak disleksia. Okey, pertama adalah meningkatkan pengambilan makanan yang mengandungi asid lemak yang penting. Ia dapat membantu perkembangan fungsi dan juga struktur otak. Seterusnya dapat meningkatkan perkembangan minda dan juga retina pada mata. Okey, contoh makanan yang mengandungi sumber asid lemak seperti tuna, salmon, minyak jagung, minyak bunga matahari dan banyak lagi lah. Okey, seterusnya elakkan pengambilan makanan yang tinggi bahan kimia. Bahan kimia seperti pengawet, pewarna dan juga perasa boleh menyebabkan kanak-kanak disleksia mengalami hyperaktif.
Okey, seterusnya mengamalkan diet bebas gluten untuk meningkatkan daya fahaman dalam proses pembelajaran untuk kanak-kanak disleksia. Dan akhir sekali adalah pengambilan vitamin D yang mencukupi. Kekurangan vitamin D boleh menyebabkan masalah perkembangan fizikal dalam kalangan kanak-kanak. Okey, dan akhir sekali adalah kaedah memberi makan yang sesuai untuk kanak-kanak disleksia. Okey, pertama, pastikan suasana dalam keadaan tenang dan juga senyap. Yang kedua, beritahu mereka itu adalah waktu makan. Dan ketiga, pastikan mereka duduk dalam keadaan selesa. Keempat, kongsi perasaan positif kepada mereka dengan memberikan senyuman dan memuji mereka. Kelima, gunakan pinggan atau sudu yang sesuai dengan mereka. Dan akhir sekali, pastikan makanan panas sentiasa dalam keadaan panas dan makanan sejuk dalam keadaan sejuk. Okey, itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.